Buletin pagi 28 September bersama saya Hafizi Rosli. Tajuk utama pagi ini. YDP PAS kawasan Tenggara Johor bakal cabar Anwar di Port Dickson. Najib dan Jolo antara 18 saksi yang akan dipanggil PAC. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertua PAS kawasan Tenggara Johor, Lieutenant Colonel Bersara Muhammad Nazari Mokhtar diumum sebagai calon parti itu dalam pilihan raya kecil PRK Port Dickson. Pengumuman dibuat Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man di Markas PAS Bukit Tembok Pasir Panjang malam tadi. PRK Parlimen Port Dickson setakat ini menarik minat beberapa pihak lain selain Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, dua parti politik iaitu PAS dan Parti Rakyat Malaysia. Mereka disertai dua calon bebas iaitu personaliti media sosial Stevie Chan Keng Leong dan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad. Kerusi Parlimen Port Dickson dikosongkan oleh penyandangnya Datuk Daniel Balagopal Abdullah pada 12 September lalu bagi membolehkan Datuk Seri Anwar kembali ke Dewan Rakyat. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dan Loh Tek Jo atau Jolo antara 18 saksi yang akan dipanggil memberi keterangan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen. Ia adalah prosiding pertama siasatan berhubung skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Menurut pengerusinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, dalam satu kenyataan, Datuk Seri Najib dan Jolo yang pernah bertugas sebagai penasihat khas Terengganu Investment Authority TIA sebelum ia ditukar nama kepada 1MDB. Jelasnya keterangan individu berkenaan amat penting dalam membantu jawatankuasa melengkapkan siasatan secara komprehensif memandangkan individu berkenaan tidak dipanggil PAC Parlimen Penggal ke-13. Keputusan berkenaan dipersetujui pada mesyuarat PAC mengenai siasatan semula syarikat 1MDB pada Selasa lalu, yang mana Tan Sri Amrin Buang adalah Ketua Audit Negara ketika Jabatan Audit Negara melaksanakan pengauditan syarikat 1MDB dan membentangkan laporannya pada Mac 2016 kepada PAC Parlimen Penggal ke-13. Usul berkenaan diluluskan Parlimen pada persidangan Dewan Rakyat 16 Ogos lalu. Polis menyerahkan kepada mahkamah untuk membuat keputusan berhubung wang tunai RM116.7 juta yang dirampas dari kediaman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang kini didakwa UMNO milik parti berkenaan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim berkata pihaknya tidak mempunyai masalah untuk memulangkannya sekiranya ia tiada kaitan dengan siasatan kes pengubahan wang haram membabitkan 1MDB. Kita akan buat keputusan sama ada kita akan ambil tindakan di mahkamah atau kalau tidak ada tindakan di mahkamah mungkin kita ambil dari aspek dia ada satu lagi di bawah Akta Money Laundering ni dipanggil civil forfeiture di bawah saya pun tak ingat section dia dan kemudian kalau tidak pun kita tu kita bebas kita kembalikan tu ada tiga kemungkinan di situ so need not to drive worry everything will be based on evidence. Okay. Kalau tak dapat balik bukan kita buat keputusan. Kalau kita tak pergi balik, kita ada dua choice. Sama ada kita balik ataupun kita bawa ke mahkamah, minta mahkamah putuskan. Dan mahkamah putuskan ada dua. Satu dari aspek kriminal atau kalau tak ada di bawah Money Laundering Act dia ada civil forfeiture dia panggil. Ya. Tiga terbunuh manakala dua lagi cedera parah apabila sebuah bot penambang dan bot penumpang bertembung di Sungai Simpang 3, Kampung Limpa Kupinang, Limbang, Sarawak petang semalam. Sebaik menerima laporan jam 2.19 petang, operasi mencari dan menyelamat terus digerakkan membabitkan 10 anggota bomba. Menurut laporan, bot penambang tempatan berkenaan membawa 6 orang penumpang, manakala bot dari Brunei 20 penumpang.
Insiden menyebabkan seorang warga Brunei maut, sementara dua rakyat tempatan yang terbunuh dikenali Muhammad Nazmi Marali 21 dan Awang Syukri Awangku Rizan 7. Mayat kedua-dua mangsa yang dilaporkan hilang sebelum itu ditemui penduduk kampung petang semalam sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Kerana dikatakan tidak dibenarkan bertemu anaknya, seorang lelaki mengamuk dan mengancam untuk meletupkan sebutir bom mortar di hadapan rumahnya di Taman Keluang Indah, Johor pagi semalam. Polis akhirnya bertindak menyerbu dan menahan suspek yang turut membawa 2 bilah parang dan 2 bilah pisau selepas usaha memujuknya lebih 2 jam gagal. Suspek yang mengamuk itu dalam keadaan berbahaya dengan memegang senjata parang dan juga memegang sebutir bom yang dipercayai jenis mortar. Jadi bertindak di atas maklumat ini, sepasukan polis daripada cawangan jenayah Keluang telah sampai ke tempat kejadian dan mendapati suspek satu lelaki Melayu sedang mengamuk di bahagian garaj kereta di hadapan rumah tersebut sambil memegang sebilah parang dan sebutir bom dipercayai jenis mortar. Dalam kejadian itu, seorang anggota polis turut luka di jari kerana bergelut dengan suspek. Unit pemusnah bom dari IPK Johor dipanggil untuk memeriksa bom berkenaan yang dipercayai masih aktif. Jelasnya, siasatan lanjut mendapati suspek mempunyai 2 rekod jenayah lampau. Suspek ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Keluang untuk siasatan lanjut. Sebelum ini, dia pernah terbabit dalam kes memukul isteri dan 3 orang anaknya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesahkan jumlah kematian akibat keracunan metanol meningkat kepada 40 orang. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, angka itu susulan 3 kematian baru yang direkodkan masing-masing di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Dalam satu kenyataan media, beliau berkata setakat jam 12.30 hari semalam, pihaknya telah menerima 92 kes keracunan metanol daripada fasiliti kesihatan KKM. Jumlah keseluruhan kes keracunan metanol di Negeri Selangor, 63 kes, Negeri Sembilan meningkat kepada 3 kes, Kuala Lumpur dan Perak masing-masing kekal 8 dan 12 kes. Sehingga semalam, KKM melalui Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM telah menjalankan pemeriksaan ke atas 1,581 buah premis. 5,905 botol minuman beralkohol pelbagai jenama telah disita kerana tidak mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Tindakan pantas pekerja van keselamatan mencampak karung wang tunai ke dalam van dan terus menutup pintu berjaya menggagalkan cubaan rompakan di Bandara Seri Damansara 10.40 pagi semalam. Ketika kejadian, 4 pekerja sedang menjalankan kerja mengutip wang daripada sebuah bank di kawasan berkenaan. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Petanan Jaya, Superintendentku Masyariman Ku Mahmud, mangsa didatangi 4 lelaki yang menaiki sebuah proton wajah putih. Ujarnya 2 individu dalam keadaan mencurigakan yang memakai topi keledar menghampiri pekerja keselamatan itu. Video kejadian berdurasi 20 saat itu tular di media sosial menyaksikan mangsa sempat mencampak karung berisi wang tunai dan menutup pintu van. Seorang daripada suspek bertindak merentap dan merampas senjata api jenis pump gun berisi 3 butir peluru yang dipegang oleh pengawal keselamatan yang bersenjata sehingga berlaku pergelutan. Seorang suspek kemudian mengacukan pistol ke arah pengawal keselamatan sebelum melarikan diri bersama senjata mangsa. Bagaimanapun, tiada kecederaan atau kerugian wang tunai dilaporkan. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Kesesaan kerana cubaan samun berkumpulan dan bersenjata. Kerajaan Pakatan Harapan meluluskan peruntukan RM500 juta bagi menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra LTSIP Pengkalan Cepa Kelantan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Kamaruddin Jaafar berkata, projek pembesaran itu bagi menampung anggaran 4 juta penumpang pada 2023.
Lapangan terbang di Kota Baru ini amat padat dengan pengguna-penggunanya dan memang ini kita akui sebagai keadaan yang sebenarnya. Maka oleh sebab itu kerajaan telah pun meluluskan dan bersetuju untuk meningkatkan lagi kapasiti atau tempat untuk menampung penumpang-penumpang yang pada tahun 2018 ini sahaja dijangka melebihi 2 juta penumpang dan anggarannya akan meningkat pada kadar yang pesat. Jadi peruntukan lebih kurang 500 juta ringgit telah pun kita luluskan dan proses tender akan bermula tidak lama lagi dengan jangkaan bahawa pembinaan akan bermula pada tahun 2020. Katanya apabila siap kelak, lapangan terbang Sultan Ismail Petra akan dibesarkan sekali ganda dengan mempunyai 2 tingkat untuk pelepasan dan ketibaan. Menurutnya, sistem keselamatan akan dipertingkatkan dan tumpuan kepada keselesaan penumpang turut menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pecah Tanah pembesaran depo dan stesen kereta api Tumpat. Kejadian limpahan air di Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands kemarin berpunca daripada fenomena kepala air susulan hujan lebat luar biasa di kawasan itu. Pengerusi Jawatankuasa Kemudahan Awam, Infrastruktur, Pertanian dan Peladangan Negeri Abdul Yunus Jamhari berkata, kejadian seumpama kali kedua sejak 2016. Tinjauan di lokasi kejadian dilakukan bersama Jabatan Kerja Raya JKR dan pihak konsesi jalan raya berkenaan. Tinjauan turut membabitkan pakar cerun yang memeriksa dan membuat analisis. 2 langkah kemudian diputuskan untuk dilaksanakan segera. Jangka pendek kita akan segera membaik pulih tembok batu tersebut, ya, dengan anggaran kos lebih kurang RM20,000 sajalah, yang mana pihak JKR negeri akan memohon daripada peruntukan federal lah. JKR akan melantik khidmat perunding untuk membuat analisis reka bentuk binaan kekal yang sesuai supaya lebih kukuh di kawasan itu. Langkah itu membabitkan anggaran kos sekitar RM100,000. Ketika ini beberapa ciri keselamatan diambil termasuk memasang papan tanda amaran demi keselamatan pengguna jalan raya. Dalam kejadian kira-kira jam 3 petang kemarin itu, limpahan air deras selama sejam di kawasan itu mengakibatkan tembok batu penghadang runtuh dan bertaburan di atas jalan sehingga menghalang lalu lintas. Amerika Syarikat digesa tarik balik pengiktirafan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Paparannya seketika nanti. Hai, saya Marsla Hassan. Dapatkan lebih banyak klip berita juga siaran langsung di YouTube Bulletin TV3. Jangan lupa subscribe. Sekian paparan Buletin Pagi mengakhiri saksikan pameran perahu layar mewah di Monte Carlo, Monaco. Saya Hafizi Rosli, teruskan menonton TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.